Turkiye kini muncul sebagai kuasa serantau yang semakin dominan, mengambil kesempatan daripada vacuum kuasa yang wujud akibat kejatuhan pengaruh Amerika Syarikat di Asia Barat. Dalam lanskap geopolitik yang kian berubah, negara-negara ini bukan sahaja mencabar hegemoni tradisional Arab Saudi dan Iran, malah turut memainkan peranan sebagai kuasa fleksibel yang mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran global yang bersifat multipolar. Melalui lensa teori geopolitik seperti Tim Marshall, Prisoner of Geography, Farid Zakaria, The Post-American World 2.0, Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography, dan Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers. Artikel ini meninjau kebangkitan Turkiye serta bagaimana negara-negara Arab bertindak balas terhadap dinamik baharu ini. Turkiye dan vacuum kuasa di Asia Barat, sebuah keperluan geografi. Menurut Robert D. Kaplan, dalam The Revenge of Geography, kedudukan geografi sebuah negara menentukan hala tuju geopolitiknya. Turkiye yang terletak di antara Eropah, Asia dan Timur Tengah mempunyai kelebihan strategik untuk menjadi kuasa perantara di rantau ini. Kawalan Turkiye ke atas Selat Bosporus dan Dardanelles menjadikan negara ini sebagai penjaga laluan perdagangan penting antara Laut Hitam dan Mediterranean, seperti mana yang pernah dimanfaatkan oleh Empayar Utsmaniyah. Jarak Turkiye dengan Kaukasus, Asia Tengah dan dunia Arab memungkinkannya untuk memainkan peranan aktif dalam konflik serantau seperti di Syria, Libya dan Irak. Dalam konteks ini, penglibatan Turkiye di Asia Barat bukan semata-mata bersifat ideologi, tetapi lebih kepada suatu keperluan strategik yang tidak dapat dielakkan akibat kedudukannya di persimpangan geopolitik dunia. Bolehkah Turkiye mengatasi pengaruh Arab Saudi dan Iran? Dalam The Rise and Fall of the Great Powers, Paul Kennedy menekankan bahawa keunggulan sesuatu kuasa ditentukan oleh daya tahan ekonominya. Dari perspektif ini, Turkiye mempunyai kelebihan berbanding Arab Saudi dan Iran kerana, pertama, ekonomi yang lebih pelbagai. Tidak seperti Arab Saudi yang bergantung kepada minyak, Turkiye memiliki asas industri yang lebih kukuh, termasuk dalam sektor ketenteraan, teknologi dan tenaga. Kelemahan Iran. Walaupun Iran mempunyai rangkaian proksi yang kuat di rantau ini, ia berdepan dengan sekatan ekonomi yang ketat, ketidakstabilan domestik dan cabaran pembangunan yang membatasi kebolehannya untuk berfungsi sebagai kuasa dominan. Bagaimanapun, Turkiye tidak semestinya akan menggantikan peranan Saudi dan Iran dalam masa terdekat, tetapi ia sedang membentuk naratif kuasa baharu yang lebih bersifat pragmatik dan berdaya tahan. Reaksi negara-negara Arab, adakah mereka akan mencabar Turkiye? Seiring dengan kebangkitan Turkiye, kuasa-kuasa Arab seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, UAE dan Mesir juga sedang merangka strategi baharu bagi memastikan mereka kekal relevan dalam geopolitik serantau. Peralihan kepada kuasa serantau yang lebih autonomi. Dalam The Post-American World 2.0, Farid Zakaria menjelaskan bahawa apabila hegemoni Amerika Syarikat semakin merosot, kuasa-kuasa serantau akan mengambil alih peranan sebagai pelaku utama dalam politik global. Arab Saudi dan UAE semakin mendiversifikasikan ekonomi mereka melalui Vision 2030 yang memberi tumpuan kepada sektor bukan minyak, termasuk pelaburan dalam teknologi dan infrastruktur global. Mesir pula memanfaatkan terusan Suez sebagai laluan pedagang utama sekaligus mengekalkan pengaruhnya dalam perdagangan global. Perubahan ini menunjukkan bahawa negara-negara Arab tidak sekadar menjadi pemerhati pasif terhadap kebangkitan Turkiye, tapi sedang merangka pendekatan tersendiri bagi mengekalkan kedudukan mereka dalam lanskap geopolitik baharu. Persaingan tanpa konfrontasi langsung. Pada awalnya, UAE dan Arab Saudi menentang pengaruh Turkiye di Libya dan Syria. Namun, diplomasi terkini menunjukkan perubahan strategi ke arah persaingan yang lebih bersifat ekonomi dan diplomatik. Negara-negara Arab kini meluaskan jaringan pelaburan dan perdagangan di Afrika, Asia dan Mediterranean, meniru pendekatan Turkiye dalam memperluaskan pengaruhnya. Robert Kaplan dalam The Revenge of Geography menegaskan bahawa geografi menentukan keutamaan sesebuah negara. Untuk negara-negara teluk, keutamaan mereka lebih tertumpu kepada peranan sebagai hub perdagangan dan keuangan global berbanding ekspansi ketenteraan seperti yang dilakukan oleh Turkiye dan dunia pasca Amerika. Strategi keseimbangan kuasa Turkiye
mengambil pendekatan autonomi strategik yang bermaksud ia tidak akan sepenuhnya berpihak kepada Amerika Syarikat atau China, sebaliknya menggunakan kedudukannya sebagai kuasa penentu dalam keseimbangan global. Hubungan Turkiye dengan Amerika Syarikat kekal kompleks, terutamanya dengan isu seperti pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia dan perbezaan kepentingan di Syria. Pada masa yang sama, Turkiye mengukuhkan hubungan ekonomi dengan China, namun berhati-hati dalam isu Uyghur yang boleh menjadi faktor ketegangan dalam hubungan mereka. Seperti yang dihujahkan oleh Zakaria dalam The Post-American World 2.0, kuasa baru tidak semestinya menggantikan hegemoni lama secara langsung, tetapi lebih kepada mengambil peluang daripada kelemahan mereka. Turkiye melakukan perkara ini dengan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Syarikat di Asia Barat tanpa berkonfrontasi secara langsung. Kesimpulan, Turkiye dan negara-negara Arab dalam tata dunia baharu. Melalui sudut pandang teori geopolitik, Kaplan menjelaskan bahawa kebangkitan Turkiye adalah suatu keperluan geografi yang tidak dapat dielakkan. Kennedy memberikan rangka kerja tentang bagaimana ketahanan ekonomi menentukan kejayaan sesebuah kuasa, dan dalam konteks ini, Turkiye lebih bersedia berbanding Arab Saudi dan Iran. Zakaria menegaskan bahawa Turkiye dan negara-negara Arab sedang menyesuaikan diri dengan dunia pasca hegemon Amerika Syarikat yang bersifat multipolar. Marshall mengingatkan bahawa keseimbangan antara blok Barat, Timur dan dunia Islam adalah suatu realiti geopolitik yang Turkiye dan negara-negara Arab harus hadapi. Turkiye tidak akan menggantikan Arab Saudi atau Iran secara mutlak. Begitu juga negara-negara Arab tidak akan sekadar tunduk kepada pengaruh Turkiye. Sebaliknya, kedua-dua pihak sedang menyelesaikan strategi mereka untuk mengekalkan kedudukan sebagai kuasa fleksibel dan berdaya saing. Dalam dunia geopolitik yang semakin kompleks ini, pertarungan utama bukan lagi antara blok kuasa tradisional, tapi antara negara yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran global yang berubah. Turkiye dan negara-negara Arab kini berada dalam perlombaan strategik bagi memastikan mereka kekal sebagai pemain utama dalam susunan dunia baharu ini.